أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Insya-Allah kita sama-sama ingin mengulang kaji 6 halaman ya, 6 halaman yang telah pun kita baca pada minggu ini daripada halaman 294 hingga 299 dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar ini? Alhamdulillah ya, kita nak mengulang kaji hari ini ya agar kita dapat jangan lupa ataupun mungkin bagi sebahagian daripada tuan-tuan kali pertama ya mengikuti My Quran Time ataupun tak sempat mengikuti 6 halaman sebelum ini tetapi kita ingin bersama ya mengulang kaji halaman pada hari ini dan sudah tentu kita ada tetamu jemputan kita sebentar lagi kita akan perkenalkan Ustaz ya. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Apa khabar Ustaz Doktor? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Harap Ustaz Fadil pun sihat sama. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Bersyukur betul ya bila dapat bertemu dengan Dr. Arif pada hari ini untuk mengulang kaji surah Al-Kahfi, surah yang amat menarik Ustaz ya. Amat menarik ya. Jadi apa komen Ustaz hari ini? Apa khabar semuanya? Alhamdulillah sihat, semua ahli keluarga pun sihat semua. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ingin memulakan halaman 294. Kita sudah pun membaca pada minggu lepas ayat 1 hingga 4 dan meneruskan sehingga ayat yang ke-10 ya, 10 dan seterusnya. Apa yang kita nak sama-sama ya, nak sama-sama laksanakan pada hari ini ialah kita akan membaca sekali lagi ayat nombor 10 ini. Sebelum itu, tuan-tuan yang masih di Facebook ya, jemput untuk share ya, maklumkan kepada rakan-rakan dan titipkan doa untuk mereka ya, doakan agar kita ini semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rasyada ya, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita dengarkan, kita baca bersama ayat 10 dipimpin Ustaz Tirmizi dan kemudian kita nak melihat apakah kesimpulan awal bila dinyatakan dalam hadis tentang 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, mungkin di awal ataupun di akhir, apakah pelajaran penting agar bila tuan-tuan mengamalkan surah ini pada saban minggu, insya-Allah kita sudah pun mempunyai kefahaman serba sedikit tentang 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kita baca ayat 10 surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, juga tetamu kita di online Dr. Arif Musa, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Jom kita mulakan majlis ataupun kita gunakan program kita dengan membaca ayat ke-10 menjadi asas kepada perbincangan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza awal fityatu ilal kahfi من لدنك رحمة
itulah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. 10 ayat pertama ini kita ingin bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa, pensyarah di Fakulti Pengajian Quran Universiti Sains Islam Malaysia, untuk mencerahkan apakah intipati yang perlu kita pasakkan dalam pemikiran kita agar kita dapat mendepani cabaran akhir zaman dengan utuh, dengan mapan. Silakan doktor. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasihlah pada My Quran Time kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi apa yang saya tahu tentang sedikit daripada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Menarik Ustaz tentang ayat yang Ustaz sebutkan tadi dan ayat yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi tadi, iaitu ayat yang ke-10 kan. Dan sebenarnya kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat 1 hingga 10 ni ada keistimewaan dia yang tersendiri. Ya Ustaz, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man hafiza 10 ayat min awal surah Al-Kahf usima minad dajjal. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi ini, maka dia akan dipelihara daripada fitnah dajjal. Ya, dan ada riwayat yang lain pula mengatakan 10 akhir yang belakang. Tapi pada kali ini kita akan cuba fokus untuk 10 ayat yang terawal ini. Menarik Ustaz bila Ustaz cuba nak mendapatkan kesimpulan, bila Ustaz cuba nak mendapatkan panduan daripada 1 hingga 10 ni, ya, kerana ia sendiri disebutkan secara spesifik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama pun bincanglah macam manalah yang 10 ni, 10 ayat ni boleh memelihara seseorang itu daripada fitnah dajjal itu. Jadi apa panduan yang cuba nak diserapkan dalam 10 ayat yang pertama ini? Jadi kalau kita perhatikan Ustaz, 10 ayat yang pertama ini, dia adalah ibarat satu mukaddimah kepada apa yang akan diceritakan secara panjang lebar di dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita melihat, ya, kita kena pegang dengan panduan-panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam 10 ayat yang pertama. Kalau kita lihat pada awal surah Al-Kahfi itu diceritakan tentang kebesaran, kemuliaan Al-Quran, ya, kesucian Al-Quran daripada sebarang percanggahan ataupun kesalahan. Dan Al-Quran ini apakah peranan dia? Peranan dia adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia, memberikan khabar gembira buat mereka yang beriman, dan juga memberikan ugutan dan amaran kepada mereka yang menentang, ya. Dan juga kalau kita lihat dalam 10 ayat yang pertama ni juga ada juga disebutkan tentang hakikat kehidupan dunia, iaitu dunia ni dia hanyalah satu kehidupan yang sementara, manakala yang lebih penting adalah di mana kita semua akan kembali pada satu masa nanti. Jadi bila kita faham konteks dia, kita faham hakikat kehidupan dunia, maka terserlahlah keperluan kita untuk beramal dengan sebaik-baik amalan, ya. Dan kalau kita lihat yang ayat yang Ustaz Tirmizi baca tadi, saya suka sebab dia diakhiri dengan satu doa, ya, kan? Betul. Kalau kita faham dengan kisah Ashabul Kahfi dan disebutkan oleh para ulama, iaitu surah Al-Kahfi ni secara ringkas dia nak menceritakan tentang fitnah kehidupan, yang mana ada dalam 4 fitnah kalau tak silap saya, iaitu fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, ya. Tetapi di dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, kerana kita tahu bahawa fitnah yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi adalah fitnah agama, dan nanti bila kita akan, naudzubillah lah, minta kita tak sempat dengan Dajjal lah kan, bila seseorang itu berjumpa dengan Dajjal, fitnah yang paling besar yang dia akan hadapi adalah fitnah agama. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah memberikan panduan kepada kita, di mana kita, walaupun kita melengkapkan diri kita dengan keimanan, kita cubalah lengkapkan diri kita dengan ilmu yang sahih apa semua, dalam masa yang sama kita perlu meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana agama seseorang itu sangat sukar untuk dijaga Ustaz. Pelbagai cabaran dan dugaan yang kita tak boleh, yang kita nak kena hadapi. Jadi itulah pentingnya doa yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Dan betapa pentingnya doa ini, lebih-lebih lagi bila seseorang itu sedang diuji dengan fitnah Dajjal. Jadi pendek kata apa yang saya cuba nak sampaikan Ustaz, iaitu panduan yang diletakkan pada 10 ayat yang pertama ini perlu dihayati oleh setiap orang. Kerana apa? Kerana ia insya-Allah akan menjadi perisai untuk kita menghadapi. Naudzubillah, minta kita tak jumpa lah Ustaz, sebab fitnah Dajjal ni bukan fitnah yang biasa Ustaz. Fitnah yang diberi peringatan oleh bukan sahaja Nabi SAW, bahkan nabi-nabi yang sebelum ni pun dah memberi amaran tentang fitnah Dajjal ni. Tetapi jikalau seseorang itu diuji dengan fitnah Dajjal, maka baik juga kalau dia mengamalkan doa ini sebagai perisai. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif Musa menjelaskan ya. Terima kasih atas penjelasan bahawa 10 ayat ini penting Ustaz ya untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Dan kalaupun kita tidak sampai pada Dajjal itu, rupa-rupanya kita tidak mahu tertipu dengan ajaran-ajaran yang mini Dajjal. Dajjal kecil Ustaz ya istilahnya, iaitu mungkin ada ajaran-ajaran sesat, ada di kalangan yang mencari agama Ustaz, tetapi mungkin bertemu dengan kumpulan-kumpulan yang tidak ada senarai semak 10 ayat ini. Contohnya, kalau nombor 1 seperti mana yang dinyatakan tadi, ada Quran. Kadang-kadang ada Quran Ustaz, tapi dibaca terbalik daripada belakang, kemudian ditulis dicampur-campurnya, kemudian dikata ini adalah rahsia untuk jadi kebal. Contohnya kan. Ini adalah perkara-perkara pelik yang dicari oleh manusia, tetapi sebenarnya Allah menyatakan peristiwa Ashabul Kahfi ini sudah cukup pelik. Tetapi bukan sekadar Ashabul Kahfi, segala benda yang ada di atas muka bumi ini sebenarnya adalah ajaba ya, sebagai satu ayat daripada Allah SWT untuk kita perhatikan. Itu sebabnya kalau kita melihat pada halaman 295, salah satu daripada cara Allah menjaga kepada hamba-Nya yang berlindung di gua untuk menyelamatkan iman ini, Allah berikan panduan ataupun berikan arahan kepada matahari, contohnya kepada bagaimana cara sudut ianya menyinari kepada gua tersebut. Ayat 17 yang kita nak baca bersama, dan lebih daripada itu kita nak melihat bersama dengan Dr. Arif Musa mengapa sampai 2 ayat yang panjang Allah cerita pasal matahari, tentang bergerak kiri kanan, apa mesej penting untuk kita menjaga agama ini sendiri di akhir zaman. Ayat 17 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat yang ke-17 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong daripada gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam ke sebelah kiri mereka, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan dapat seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Allah bercerita pasal matahari daripada kiri kanan tersebut, dan dinyatakan di sini zalika min ayatillah. Ini adalah tanda kebesaran Allah SWT. Perlukan pencerahan daripada Dr. Arif Musa, dekat mana tanda kebesaran itu dan mengapa Allah menggunakan perkataan ayatillah untuk sama-sama kita maknai ayat ini. Silakan doktor. Okey. Jadi ayat ni Ustaz memang agak menarik sebab apa? Sebab biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia sedang menceritakan satu kisah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat pada satu kisah, banyak perkara yang berlaku.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih hanya beberapa perkara yang berlaku untuk disemadikan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa benda ni sangat penting. Jadi dia boleh difahami dalam pelbagai bentuk. Ya Ustaz. Jadi matahari ni pun kita pun tahu matahari ni adalah antara tanda di orang kata apa, tanda-tanda besar kiamat juga. Matahari ni akan terbit daripada sebelah barat. Ya Ustaz. Ya betul. Jadi tetapi dalam ayat ini apa yang saya cuba nak bawakan kepada tuan-tuan adalah kefahaman dia mengikut konteks apa yang cuba nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam konteks Ashabul Kahfi, kisah pemuda Ashabul Kahfi. Okey. Ashabul Kahfi ni seperti mana yang Ustaz sebutkan, mereka pergi ke gua, dan gua itu Allah Subhanahu Wa Taala katalah kedudukan gua itu adalah di mana ketika matahari terbit dia cenderung ke sebelah kanan, ya Ustaz. Apabila matahari terbenam, dia meninggalkan mereka daripada sebelah kiri. Jadi setengah ulama kan bila dia nampak ayat ni, dia cuba nak tentukan lokasi gua ini mengikut petanda matahari tu. Ada setengah ulama dia cuba, jadi dia kata berdasarkan kepada ayat ini kedudukan lokasi gua ni berkemungkinan berada di sekian dan sekian. Okey. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya faham, pandangan saya adalah di mana lokasi gua ini kalaulah ia penting, nescaya ia telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan. Tetapi sebab dia dibiarkan mubham, dibiarkan orang kata apa, tidak ditentukan secara spesifik, bermakna ia tidaklah bermanfaat sangat. Okey. Tetapi yang menarik ni Ustaz tentang matahari, tentang nuqallibuhum, ayat yang selepas dia tu. Okey. Kalau kita ingat doa yang dibaca tadi, hayy lana min amrina rasyada, rabbana atina min ladunka, kurniakanlah kepada kami rahmat daripada kamu, dan berikanlah kami panduan untuk apa, untuk menjaga keselamatan agama kami. Okey. Pemuda Ashabul Kahfi mereka pergi ke gua. Yang mana gua itu, okey, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka daripada terkena dengan matahari. Betul tak? Betul. Sebab matahari ni kalau kena pada satu benda pada masa yang lama, cahaya matahari ni dia boleh merosakkan benda tersebut. Betul. Kan? Kalau kita letak kereta kat luar Ustaz, sekarang pun tengah musim cuaca panas juga Ustaz ni. Jadi kalau kita letak kereta di luar, matahari asyik kena matahari, lama-lama kereta tu rosak. Betul. Apatah lagi kalau kita letak kereta di luar selama 300 tahun. Selamat Ustaz, kereta tu hancur berderai. Hancur, betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara Ashabul Kahfi ini. Kalau kita baca tafsir Ibnu Kathir, kita boleh lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka dengan, kalau Ibnu Kathir punya pendapat, Allah Subhanahu Wa Taala mengubah sedikit gerak cahaya tu, supaya ia tidak mengenai kepada Ashabul Kahfi. Jadi badan mereka terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, benda kalau kita letak lama di atas tanah pun dia boleh rosak, kerana daripada tanah itu boleh keluar macam-macam benda yang lama-lama boleh merosakkan badan seseorang. Betul. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak pelihara Ashabul Kahfi ini, nuqallibuhum. Itu dia, membolak-balikkan. Dan kaedah ini seperti mana yang kita tahu diguna pakai pada pesakit-pesakit koma. Zaman kalau mereka koma lama, baring, kalau dia baring 2 bulan tak ada orang pusingkan dia, jawabnya belakang dia akan berkudis, akan rosak daging dia semua. Sebab apa? Dimamahlah, kita kata katil tu sendiri boleh melekat pada badan pesakit. Jadi bagaimana pula kalau Ashabul Kahfi yang baring selama 300 tahun Ustaz? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kekuasaan Allah, dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka dari perkara yang sebenarnya mereka tidak sedar pun. Mereka tidak sedar. Ashabul Kahfi tidak sedar ini adalah bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada mereka, mengelakkan matahari daripada menimpa diri mereka, dan juga mengelakkan tanah daripada memamah badan mereka. Okey, apa yang kita boleh dapat? Kalau saya cuba dapatkan pengajaran daripada ayat ni Ustaz, saya nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita ini terdapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita sedari. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita, lebih-lebih lagi jikalau kita ini di kalangan orang yang beriman. Jadi kalau mereka yang di luar sana, kalau ada masalah kemurungan, dia macam kadang-kadang orang yang ada depression Ustaz, dia rasa macam diri dia sunyi kot. Macam dia rasa, yelah perasaan mungkin
tak ada orang ambil kisar, tak ada orang ambil berat, ya. Kita kena tahu bahawa Allah memelihara kita. Ya. Tetapi mungkin cara Allah pelihara kita itu adalah dengan cara yang kita tidak sedar. Seperti mana Ashabul Kahfi tadi, dia tidak sedar matahari tidak menimpa badan dia, dia tidak sedar bahawa bagaimana dia diterbalikkan. Jadi kita pun perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Kalaulah kita terasa bahawa tak ada orang yang kisah pada diri kita, ingatlah bahawa Allah menyayangi kita dan sentiasa memelihara diri kita. Itu adalah saya punya kefahaman dan saya punya tadabbur pada ayat yang dibaca tadi. Masya Allah. Jadi petunjuk Allah itu, petunjuk kekuasaan Allah terserlah pada pemeliharaan Allah terhadap hamba-Nya yang beriman. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif ya, menjelaskan tadabbur ataupun pelajaran daripada ayat ini Ustaz ya. Maksudnya matahari itu adalah salah satu daripada tentera Allah yang Allah jadikan sebagai sumber rahmat ya, kasih sayang Allah tunjukkan, walaupun perasan tak perasan lah, mana je perasan pun 309 tidur kan, tidur matahari tak kena direct. Kalau tidak, ada yang tulis di dalam Facebook ini kata matahari kalau kena dekat steering kereta pun Ustaz ya, kalau sampai 5-6 jam, kalau panas sangat nak pegang steering pun susah. Betul. Kan, belum lagi 300 tahun kena steering, habis steering tersebut kan, ataupun tempat duduk ataupun cat kereta daripada cantik molek akhirnya hancur disebabkan apa? Disebabkan matahari itu kena secara direct. Dan lebih daripada itu, kita perasan bahawa matahari adalah salah satu daripada anugerah daripada Allah SWT untuk memastikan keseimbangan alam ini. Dan kalau ada yang depressed ataupun stres Ustaz ya, kata Dr. Arif tadi sebentar tadi, pergi cari matahari ya, tengok, ambil cahaya, keluar sikit rumah ke, ambil cahaya matahari. Lebih daripada itu, kita tahu bahawa matahari ini daripada Allah yang tidak pernah benci, yang tidak pernah meninggalkan kita kan. Kita saja yang kadang-kadang rasa bahawa Tuhan tengah benci kot kan, tengah tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah. Itu yang dinyatakan dalam surah Ad-Duha dan tadabbur yang dikongsikan oleh Dr. Arif sebentar tadi. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini menyambung surah Al-Kahfi, pedoman menghadapi cabaran akhir zaman. My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
Astagfirullahalazim. Begitulah ayat 21 daripada surah Al-Kahfi untuk kita meneruskan ulang kaji pada halaman 294 hingga 299. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa pada hari ini untuk kita melihat ayat 21. Dan demikian kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka tentang Ashabul Kahfi, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Penggunaan perkataan masjidah di situ sebagai satu perkara yang mungkin kita perlukan pencerahan daripada Dr. Arif Musa. Apakah yang dimaksudkan dengan masjidah di sini? Apakah panduan dan juga pelajaran untuk kita pada tahun 2021 ini? Silakan Dr. Arif. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu, pertama sekali terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Apa yang kita tahu, apa yang kita faham daripada kisah Ashabul Kahfi mungkin telah dijelaskan oleh Ustaz Fazrul dalam sesi-sesi yang sebelum ini, iaitu sampai ke satu masa Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan kisah Ashabul Kahfi ini kepada penduduk pada zaman itu. 300 tahun kemudian ataupun 309 tahun Hijri, maka Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan yang mana penduduk pada zaman itu berserta dengan pembesar dia ataupun raja dia pada masa itu, mereka tahu tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Dan sampai ke masa Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan ataupun mematikan Ashabul Kahfi ini. Jadi pada ketika itu penduduk masyarakat pada masa itu mereka berselisih pendapat. Orang ada setengah golongan yang mengatakan kita buat satu binaan atas kawasan gua itu untuk nak menyembunyikan perihal ataupun kisah ini. Ada pula golongan yang kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu ghalabu ala amrihim, maksudnya golongan-golongan ashabun nufuz, yang mana mereka ini mempunyai kuasa. Jadi golongan-golongan pembesar ni lah. Jadi golongan pembesar ni dia kata tak nak, kita jangan sembunyikan tempat ini, bukan nak kata kita tutup, kita tak nak tutup, kita nak buat masjid. Okey. Jadi dia nak buat masjid tu maksud dia kita nak buat tempat beribadah. Okey. Jadi soalan dia kat sini Ustaz, adakah apa yang mereka buat itu betul atau tidak? Di mana menjadikan tempat itu sebagai satu tempat beribadah, adakah itu betul atau tidak? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ustaz, okey, benda ini dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dibincangkan oleh Al-Imam Al-Alusi, disebutkan juga oleh Syekh Tantawi, yang mana sebenarnya perbuatan mereka menjadikan tempat itu sebagai satu benda ibadah sebenarnya adalah salah. Adalah salah. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW sebut dalam bab ni? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat golongan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kerana mereka menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat beribadah. Jadi kita boleh nampak di mana mereka ini, golongan pembesar ni, dia nak memuliakan Ashabul Kahfi sampai dibuat tempat kubur mereka itu sebagai satu tempat beribadah, dan itu sebenarnya wallahu alam ia bersalahan dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh dapat di sini yang disebutkan oleh para ulama sebenarnya Ustaz, kalau kita nak balik dalam konteks kita yang kita pada zaman sekarang, bahawa kita perlu bermoderasi. Kita perlu jangan melampau-lampau. Kita perlu berwasatiyah dalam kita memuliakan para anbiya dan juga para aulia. Kita memberikan mereka hak mereka sebagaimana yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila mana dia bercakap dengan umat dia kata apa? La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu melebih-lebihkan aku sebagaimana melebih-lebihnya golongan Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita dalam kita memuliakan Nabi SAW, memuliakan para awliya, memuliakan orang-orang yang soleh, kita jangan melampau-lampau. Saya rasa Ustaz mungkin ada setengah orang Melayu kita ni kadang-kadang banyak je amalan-amalan dia Ustaz. Kadang-kadang yang terakhir kita dengar, kalau tak silap saya, mereka pergi mengambil satu tempat, mungkin tempat orang soleh ataupun kubur orang soleh, pergi bersembahyang di situ, pergi bersolat di situ, membuat ibadah di situ. Okey.
Kalau ikutkan kita cubalah untuk mengelakkan tempat-tempat macam ni daripada kita, kerana tak ditakuti kita menimbulkan fitnah. Betul. Lebih baik kita beribadah, nak beribadah, nak bersolat, pergilah ke masjid, tempat yang telah dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk diimarahkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang mengimarahkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa aqama salat, mereka menunaikan solat dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan, tadabbur saya terhadap ayat ini, terhadap kisah ini adalah kita perlu bermoderasi, berwasatiyah di dalam memuliakan para anbiya dan juga golongan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif ya, menjelaskan, dan bila Ustaz Dr. menjelaskan perkara ini Ustaz ya, dia ada kaitan dengan pembukaan 10 ayat pertama. Jangan merasakan bahawa Ashabul Kahfi ini min ayatina ajaba, takjub sangat ya, masa dia 309 tahun tak habis. Jadi baiklah saya ambil kuku dia, saya ambil air, buat air penawar ke, macam-macam idea yang boleh wujud. Bila orang takjub kepada sesuatu ayat ya, sepatutnya takjub pada pembina ayat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kebesaran itu, bukannya takjub kepada makhluk tersebut. Sehingga kan ia disampaikan pada ayat 21. Terima kasih Dr. Arif menjelaskan bahawa rupa-rupanya sampaikan bab agama ini difitnah ataupun dia menjadi sesuatu yang menipu ya. Apabila seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada agama, dia jadikan orang-orang soleh sebagai orang yang diidolakan, yang diangkat, dikultus ataupun disucikan, sehingga nak dibina masjid ataupun tempat beribadah di dalam ayat 20-21 ini sebagai panduan kita bersama yang kita ambil daripada halaman 296. Nak jaga agama, kita terus direct langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang baik dalam kawasan kita, ustaz ke, ulama ke, sebagainya, para anbiya, kita hormati ikut kadarnya ya, tetapi tidak melampau sehingga jadi pada agama Kristian contohnya Ustaz ya, bila dia rasa bahawa Nabi Isa itu mulia sangat, maka diangkat sampai jadi Tuhan ya, menjadi savior, penyelamat, padahal itu bukan daripada perkataan Tuhan, itu hanyalah daripada rajman bil ghaib ya, ataupun hanya tekaan-tekaan betul tak betul yang sudah tentunya ia tidak tepat. Kita teruskan pada halaman 297 ya. Kita bercakap tadi, apabila kita nak menjaga agama kita ini, kita perlu pastikan kita bersama dengan orang-orang yang baik dan kita membaca sumber yang baik, iaitu sumber daripada Al-Quran. Ayat yang ke-28 ada istilah iaitu jangan taat kepada orang yang lalai hatinya, yang kami lalaikan hatinya, dan juga mengikut hawa nafsu. Kita baca ayat 28 agar kita jelas bagaimana kita nak memilih kawan, memilih pemimpin dalam hidup di akhir zaman ini. Ayat 28 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita terus pada ayat yang ke-28 surah Al-Kahfi untuk kita mengetahui ayat seterusnya, cerahan juga tadabbur ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampau batas. Ini ada kaitan dengan apa yang telah kita bincangkan tentang menjaga agama ya Ustaz ya. Ada seorang Puan Julaiha di Los Angeles menjelaskan sekarang
baru saja berlaku gempa bumi di sana. Saya bila ingat gempa bumi ini teringat Ashabul Kahfi. Kalau 309 tahun itu berlakulah gempa bumi pada waktu itu, rasanya habis gua-gua tu, tak ada peristiwa Ashabul Kahfi lagi dah. Tapi Allah jaga. Dan ketika saya di sana dulu pun ada pengalaman tengok jam dia bergerak kan. Saya ingatkan saya yang pening. Rupanya pada waktu itu ada skala gempa bumi skala Richter yang rendah. Tapi nak ceritanya ialah bagi orang yang berada di sana, dia kata alah biasalah ya, tetapi bagi imam di kawasan situ di Orange County di California itu, dia kata jangan ambil ini sebagai biasa. Jadi ada beza orang yang ingat Tuhan dengan orang yang lalai hatinya. American sana tu memang dia kata biasa, it's okay, asalkan tidak runtuh apa sebagainya. Jadi perlukan komentar daripada Dr. Arif Musa. Apa maksud hati yang kami lalaikan dan juga mengikut hawa nafsu? Macam mana nak pastikan kita tidak tersadung ya bersama dengan orang-orang begini, ataupun kita pun sekali berada dalam kumpulan ini? Silakan doktor. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-28, konteks dia macam mana Ustaz? Orang musyrikin pada satu masa dia meminta kepada Nabi SAW supaya dijauhkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir ini, dibezakan antara orang yang kaya dan orang yang fakir lain daripada tidak boleh sama. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada Nabi SAW supaya sentiasa bersabar dengan orang yang fakir dan miskin ini, ya, kerana mereka inilah golongan yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Mereka yang beribadah kepada Allah, mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan malam. Okey. Adapun orang musyrikin yang kaya semua tu, Allah Subhanahu Wa Taala nasihat kepada Nabi SAW, wala ta'du 'ainaka anhum. Janganlah kamu nak pandang, okey? Janganlah kamu memanjangkan pandangan kamu kepada apa yang kami berikan kepada orang musyrikin daripada harta benda dan sebagainya. Ya. Kemudian kita sampai kepada penghujung ayat tu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Janganlah kamu mentaati golongan ataupun seseorang yang mana kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati diri kami. Kalau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan yang wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina, dia kata kami tutup hati dia. Kan? Maksudnya bila hati dah tertutup, maka tauhid tak boleh nak masuk. Kan? Wattaba'a hawa, bila hati dah tertutup, tauhid dah tak boleh masuk, maka dia membuka peluang kepada syaitan dan hawa nafsu. Maka kat situ yang barulah wattaba'a hawa, maka dia mengikuti hawa nafsu. Jadi daripada ayat ni Ustaz, kita boleh nampaklah bahawa seolah-olah kan wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina, maksudnya bila mana hati ni tertutup, maka terbuka pintu-pintu kejahatan yang lain. Sebab itu kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kan? Di dalam jasad kita ada satu seketul daging, yang mana kalau daging itu baik, maka baiklah segala amalannya. Maka bila daging itu rosak, maka rosaklah segala amalannya, iaitu ala wahyal qalb, itu adalah hati. Jadi bila seseorang itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di saat itu dia akan mula menurut hawa nafsu. Okey, ayat ini memerintahkan Nabi SAW jangan taat. Saya suka di awal soalan Ustaz tadi, yang mana Ustaz mengaitkan dia dengan kepimpinan. Yang mana kita bila kita memilih pemimpin, perlulah kita memilih pemimpin yang kita percaya pada agama dia tu. Kan? Sebab mereka inilah orang yang akan memerintah ataupun yang akan memberi keputusan dalam urusan-urusan kehidupan kita, baik dari segi urusan ekonomi kita sehinggalah ke urusan yang paling penting, iaitu urusan agama kita. Jadi bila nak memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang kita boleh percaya bahawa dia ini adalah orang yang insya-Allah akan menghayati ajaran Allah dan Rasulnya. Dan kalaulah keluar satu arahan perintah yang mana dia bersalahan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di saat itu kita tidak boleh taat. Kita tidak boleh taat. Kan? Setiap arahan yang bersalahan dengan arahan Allah adalah terbatal. Kita tidak boleh taat. Lebih-lebih lagi jika ia membabitkan urusan tauhid dan akidah. Okey? Jadi
Kalaulah kita nak kaitkan ayat ini pula dengan apa yang berlaku di Los Angeles itu, saya suka dengan cara Ustaz Fazrul tadabbur ayat ni. Saya suka, saya memang berminat. Kerana Ustaz Fazrul boleh mengaitkan dengan hati. Bila mana hati seseorang itu bersih, bila mana hati seseorang itu terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap apa yang berlaku di sekeliling dia akan mengaitkan dia kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz Fazrul, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah berlaku satu perkara, contohlah ada angin yang kuat ataupun nampak awan yang gelap, Nabi SAW akan terus bersolat sunat. Kerana ditakuti itu adalah satu bentuk azab. Adapun kita, kalaulah nampak awan yang gelap sangat, apa yang kita biasa buat? Angkat kain baju. Tidur. Betul tak? Tanpa kita orang kata mengaitkan bahawa kita tidak ada perasaan, kita tidak ada di dalam hati kita perasaan seperti mana yang dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu antara benda yang perlu kita latihlah diri kita. Kan, jangan nampak benda biasa. Sekarang saya boleh lihatlah COVID sekarang bagi orang macam benda yang dah biasa. Tetapi jangan lupa, ia masih lagi satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kita kepada Allah. Masjid sudah dibuka. Dibenarkan dalam masjid, di dalam surau, tak silap saya kalau di Selangor dalam 50 ke 100, saya kurang pasti. Kadang-kadang SOP ni cepat sangat berubah dia. Kita mungkin tak follow lah. Tetapi kita boleh nampak lagi bahawa masih ada kekosongan di masjid-masjid. Kekosongan di surau. Saya tidak bercerita tentang solat Jumaat, Ustaz. Tetapi kita ceritakan tentang solat-solat fardu yang lain. Ya, masih lagi kekosongan. Maka di manakah orang-orang yang mengambil iktibar atas perkara yang berlaku pada COVID? Adakah kita nak masjid kembali ditutup dan hanya 4 orang boleh solat? Bila dikala Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita untuk bersolat di masjid, solat subuh, solat zuhur, solat asar. Saya tahu solat Jumaat kita berebut, tak ada masalah. Okey, tetapi solat-solat yang lain ini di mana kita? Maka bersama-samalah kita mengimarah masjid Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif ya, menjelaskan tadi tentang apakah pelajaran daripada halaman 297 ayat yang ke-28, iaitu bila dinyatakan tadi bila kami lalaikan hati mereka itu an zikrina. Perkataan zikrina itu menarik Ustaz ya. Maksudnya ingat pada Allah, kita membaca az-zikr al-Quran ini perkara yang amat penting. Bila ia dilalaikan, tak kisahlah saya baca Quran ke tidak, kita mengingat Allah ke tidak ya, pada masanya ia akan membuka kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang akan melatari kepada pemimpin, ibu, ayah membuat keputusan yang tidak berteraskan kepada kebaikan. Malah dinyatakan di sini wa kana amruhu furuta. Mereka akan sentiasa melampau batas. Kita rasa pelik, macam mana dia boleh buat keputusan begini? Tapi rupa-rupanya formulanya ialah apabila seseorang itu sentiasa membaca Al-Quran, berzikir dan juga bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran, seperti tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ataupun majlis-majlis ilmu yang lain yang perlu kita perkasakan, yang perlu kita ingatkan sesama sendiri. Termasuklah peringatan daripada Dr. Arif sebentar tadi, masjid dah dibuka Ustaz ya, 50 100 orang, tetapi yang berebut-rebutnya ketika sembahyang Jumaat tu alhamdulillah berebut itu, tapi yang sembahyang setiap hari itu juga kita doakan tuan-tuan lah ya, yang akan memastikan daripada rumah masing-masing berebut-rebut kan, kalau boleh 50 tak cukup kan, sehingga kan ini menjadi satu petanda bahawa Tuhan sedang memberikan kepada kita rahmat yang sebenar-benarnya. Jadi terima kasih diucapkan pada Dr. Arif berkongsi banyak pencerahan pada hari ini. Kita doakan pada Dr. Arif terus dapat berkongsi lagi insya-Allah pada tuan-tuan yang berada, kita dapat meneruskan lagi surah Al-Kahfi pada hari esok pada halaman yang ke-300. Kita doa pada Allah pimpin kita, dan kali ini Ustaz Tirmizi bersama memimpin doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif bersama, dan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan Dr. Arif insya-Allah agar kita terus dapat meluaskan lagi cara fikir kita, berteraskan pada Al-Quran, cara pandang kita pada akhir zaman ini dengan betul-betul tepat
berdasarkan pada apa yang Allah inginkan. Dan insya-Allah tuan-tuan dijemput terus kita sama-sama menyebarkan Al-Quran ini dengan pertolongan sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu inisiatif kita bersama ya, untuk sama-sama kita lebarkan lagi nilai yang ada dalam Quran ini ke seantero dunia ya, bukan sekadar di Malaysia, ke Singapura, ke Brunei dan juga sampai ke Los Angeles. Kita doakan semuanya mendapat hidayah ini, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam My Quran Time ulangan pada malam ini pagi esok, dan kita menyambung kisah dalam surah Al-Kahfi. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.